Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Mastika Hadis jilid yang kedua, dan alhamdulillah inilah merupakan siri yang terakhir perbincangan kita di sini, iaitulah hukum ziarah kubur. Hukum ziarah kubur. Ziarah kubur adalah suatu amalan yang disunatkan oleh syarak. Tak ada siapa kata ziarah kubur ni tak boleh kecuali di peringkat awal Islam. Tengok dalam hadis 258 di bawah tu. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan orang yang hidup terhadap soal mati dan hari akhirat. Ziarah kubur ni untuk apa? Untuk kita nak ingatkan kepada kematian. Kita nak ingat kepada mati, dan membawa rahmat kepada orang-orang yang mati dengan doa dan istighfar. Jadi kita pergi kubur ni ada dua sebab. Sebab yang pertama, kita nak pergi doakan kepada orang mati. Yang kedua, kerana kita nak mengambil iktibar dan pengajaran bahawa kita juga akan mati. Jadi bila kita tahu kita akan mati, apa yang kita nak buat? Buatlah persiapan untuk jadi mayat, untuk jadi jenazah. Kau tak buat persiapan kita? Buat ada persiapan? Tak lagi? Kena buat. Ini diterangkan dalam hadis-hadis yang berikut. Hadis 258 An Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha, rawahu Muslim. Artinya daripada Buraidah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu, mana peringkat awal Islam dulu, saya melarang kamu daripada menziarahi kubur. Dulu aku tak benar kamu ziarah kubur, maka sekarang ziarahilah kubur kerana ada baiknya. Jadi ziarah kubur, Nabi kita suruh ziarah kubur kerana apa? Kerana ada kebaikannya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dengan tambahan pada akhirnya, fa innaha tuzakkirul akhirah. Kalau kita belajar ilmu hadis ni, dia panggil illah. Nabi kita suruh tak bagi sebab, suruh ziarah kubur, dan illahnya. Sebab kenapa nak suruh ziarah kubur? Fa innaha tuzakkirul akhirah, kerana kubur itu mengingatkan kamu tentang hari akhirat. Kita nak ingat kepada hari akhirat dengan apa? Dengan kita ziarah kubur. Jadi bila kita ingat ke akhirat, maka kuranglah sikit kerakusan kita nak main dengan benda-benda yang tidak baik, kan? Kita teringat ke akhirat, jadi kita tak berani nak buat benda-benda yang tidak baik, sebab kita tahu kita akan pergi ke akhirat nanti bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Muslim yang lain disebutkan pada akhirnya, fazurul qubur fa innaha tuzakkirul maut. Oleh itu, ziarahilah kubur kerana ia mengingatkan kamu tentang kematian. Allahu Akbar. Nabi kita suruh ziarah kubur untuk apa? Untuk nak ingat kepada kematian. Satu hari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa dia seorang Uthman ni? Seorang sahabat yang lembut hatinya. Uthman radhiyallahu anhu, dia duduk tepi kubur, menangis. Hatta yabulla lihyatuh, sehingga basah janggut dia. Subhanallah. Faqila lahu, orang pergi tanya kepada Uthman. Dia kata apa? Ya Uthman, tuzkarul jannatu wan nar fala tabki. Orang dah sebut kepada Tuhan ni syurga, neraka, Tuhan tak menangis.
Wa tabki min haza, mu menangis kerana pergi di kubur? Apa Uthman kata? Faqal, tanda hadis ni. Kata Sayyidina Uthman, macam mana aku tak menangis? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur itu adalah merupakan pintu masuk ke akhirat. Kubur pintu masuk ke akhirat. Fa inna ja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa dia lepas daripada ini siksa kubur, soalan-soalan dalam kubur, maka perjalanan selepas daripada itu mudah. Wa illam yanju minhu, siapa dia tak lepas, muka nakir mari tanya tak lepas, dia diseksa dalam azab kubur, maka apa jadi? Fama ba'dahu asyaddu minhu, selepas daripada itu lebih dahsyat daripada itu. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabru afza'u minhu. Tidak aku tengok satu pandangan kecuali kubur pandangan yang cukup dahsyat. Jadi para jemaah sekalian, kenapa kita hari ini pergi kubur? Kenapa kita pergi kubur hari ini? Tidak rasa pandangan itu menakutkan, bahkan kita suka-suka pula. Sebab kita pergi dengan perasaan yang tidak mengingati mati. Suka-suka ya pergi. Tambah-tambah dengan mari mazhab suap foto ni. Nah, pergi pegang batu nisan nenek, pegang. Ini nenek saya. Duk pegang batu nisan, bukan nak ingat ke mati. Jadi yang kita nak pergi ziarah kubur untuk apa? Disunatkan ziarah kubur kerana ramai ulama mengatakan di antara cara nak melembutkan hati kita supaya tidak rakus sangat ke dunia ini, dengan cara mana? Dengan cara ziarah kubur. Jadi kita kena ingat, kena pergi ziarah kubur. Cuma timbul persoalan hukum masalah perempuan ziarah kubur. Orang perempuan boleh tak boleh ziarah kubur? Boleh? Jawab dah, tak baca lagi. Ada hadis-hadis yang tegas melarang kaum perempuan menziarahi kubur. Larang. Sebaliknya ada pula hadis-hadis yang secara tidak langsung membayangkan bahawa perempuan tidak dilarang menziarahi kubur. Jadi macam mana kita nak taufik di antara hadis ini? Hadis ini kena campur dua. Di antara hadis-hadis yang tegas dan keras melarang ialah hadis berikut. Hadis 259 an Hassan bin Thabit. Nah, tengok Hassan, dia ada alif. Biasa di tempat kita ni kalau nama Hasan dia tulis S dua kali, betul tak? H-A-S-S-E-N. Jadi jawi dia macam ni, Hassan, bukannya Hasan. Kalau Hasan tu salah, tak selari yang Arabnya, yang Jawinya dengan yang Rumi. Hasan, ini nama Hasan. Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu qal, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil qubur. Rawahul Imam Ahmad wa ghairuh. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuk, melaknat orang-orang perempuan yang selalu sangat menziarahi kubur. Jadi ada di kalangan kita ni suka pergi ziarah kubur. Ada selalu dia kat kubur, makcik-makcik ni. Maka orang ni kena laknat. Hadis sahih. Menurut huraian Imam Al-Qurtubi rahimahullah, bahawa maksud hadis ini ditujukan kepada orang-orang perempuan yang selalu sangat menziarahi kubur sehingga mencuaikan hak suami dan juga kerana mereka melakukan sesuatu yang dilarang. Seperti tanda itu. Yang pertama, merau-rau. Pergi kubur duk bertompik. Oh, cucu aku, suami aku, ayah, dengan ratapan tangisan. Dan yang kedua, tambah. Ini huraian daripada Abu Anas ni. Seperti berhias-hias, tidak tutup aurat. Sedangkan kubur tu tempat terbuka, laki-laki pun ada, perempuan pun ada kan. Jadi orang lagu ni pergi, dia kena laknat. Sebab dia pergi bukan nak ingat ke mati, dia pergi mengganggu orang yang nak mati. Ganggu tak ganggu? Asalnya pakcik ni pergi kubur nak mati. Mari makcik lawa pula atas kubur, duk tengok kawan tu, terlupa ke mayat. Ini mengganggu ketenteraman awam nama dia. Dia telah mengganggu kedamaian yang ada di kubur itu. Maka orang ni dilarang. Jangan pergi kubur. Terus pergi pasar pagi senang. Berdasarkan hadis-hadis yang melarang itu, sebahagian besar alim ulama terutamanya daripada mazhab Imam Syafi'i menyatakan
Ziarah kubur sunat bagi kaum lelaki dan makruh bagi perempuan. Dia mazhab Syafi'i, dia ambil jalan tengah. Dia tak kata haram, dia kata makruh. Awana makruh, tidak digalakkan. Maksud makruh itu tidak digalakkan. Kalau kaum perempuan melakukan sesuatu yang dilarang semasa berziarah, seperti meraung-raung dan ratak tangis, mendedahkan aurat, ada dalam kitab ni. Jadi bukan saya tambah lagi tu, panel kita pun setuju dah. Mendedahkan aurat, pergi dengan tak patuh syariah pakaian dia dah. Dengan jambunya keluar. Berjambul setengah orang dia pergi nak jirus air mawar di atas kubur dengan jambul dia tu. Bercampur gaul dengan kaum laki-laki dan sebagainya, maka haram hukumnya. Jadi kebanyakan orang pergi kubur ini patuh syariah ke tidak pakaian? Patuh? Tak patuh, maka dia duduk dalam hukuman haram, tak boleh pergi. Ada juga sebahagian ulama daripada mazhab Maliki dan Hanafi membolehkan perempuan menziarahi kubur asalkan mereka tidak melakukan sesuatu yang dilarang, kerana ada beberapa hadis yang dapat dijadikan alasan. Jadi kumpulan mazhab Syafi'i dia bagi dua, laki-laki sunat, perempuan makruh. Mazhab Hanafi dengan Maliki kata tidak makruh, boleh ziarah. Tetapi dengan alasan apa? Alasan yang pertama, hadis riwayat Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia menyatakan bahawa ia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disebut semasa dia hendak ziarah kubur. Cerita ni panjang, begini cerita dia. Nak dengar? Aisyah ni satu malam Nabi masuk dalam rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan supaya pergi ke perkuburan Baqi'. Kan kubur Baqi' itu sebelah rumah dia je. Lama dulu jauh dah. Sekarang ni dekat. Jadi Nabi tak nak ganggu Aisyah, sebab malam tu malam giliran dia di rumah Aisyah. Maka dia tunggu Aisyah tidur. Bila tidur, dia keluar senyap-senyap. Aisyah pun tak tidur. Dia kata Nabi ni macam lain macamnya, macam nak pergi rumah orang lain ke. Kan isteri ramai masa tu. Biasalah orang isteri ramai tu ada sedikit kebimbangan tak? Takut bertukar tarikh. Aisyah pun tengok. Nabi SAW bila dia tengok Aisyah diam, Nabi kita keluar perlahan-lahan nak pergi ke kubur Baqi'. Bukan nak pergi rumah bini pun. Nabi kita sangat adil dari segi pembahagian, jangan duk bimbang. Aisyah pun ikut juga, ikut belakang Nabi. Dia tengok Nabi buat apa. Rupanya Nabi sedang berdoa untuk ahli kubur. Doa. Bila dia tengok Nabi balik, Aisyah lari cepat, berlari cepat masuk tempat tidur dia. Orang baru sudah berlari ni mestilah denyut jantung dia, napas dia bergerak sosang-sosang dah. Nabi kata tidur apa lagu ni? Jadi Aisyah takut Nabi marah, terus dia tanya, ya Rasulullah, kalau orang pergi kubur bagaimana nak baca? Cerdik juga dia, belajar terus. Boleh ilmu dengan kita. Maka Nabi pun ajar dia. Jadi Aisyah menyatakan bahawa dia telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa yang akan disebut semasa dia hendak ziarah kubur. Lalu Nabi mengajarnya supaya menyebut Assalamu ala ahli diyar. Ikut. Minal mu'minina wal muslimin. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Ingat dah? Saya ingat lagi. Kena ingatlah. Bila pergi kubur, baca ni dulu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insya'allahu bikum lahiqun. Maksud dia, selamatlah, salam kepada kaum muslimin dan muslimat, ahli perkampungan. Mana kubur tu dikira kampung. Jadi sekarang ni di tempat kita kalau kubur ditulis tanah perkuburan orang Islam, elok ditulis tanah perkampungan. Perkampungan. Sambil Nabi sebut minat ahli diyar, tanah perkampungan mayat. Kan dua ya, tempat gedung simpanan. Gedung simpanan dunia ni dua. Satunya tu sampah untuk barang-barang kita, satu lagi kubur untuk kita. Betul tak? Jadi semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada orang-orang kita yang terdahulu, yang mati dulu, dan orang-orang yang akan sampai giliran.
Sampai sini biar kita terasa. Sampai giliran itu kita lah hidup nunggu ini. Ke kita tak tunggu? Tak tunggu? Tunggu dah. Sesudah itu. Dan bahawa kami juga insya-Allah akan menurut kamu apabila sampai ajalnya nanti. Bila sampai ajal, kita pun nak pergi juga. Kau tak nak pergi? Ya. Kedua, hadis riwayat Bukhari daripada Anas radhiyallahu anhu yang menyatakan bahawa semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang perempuan sedang menangis di sisi sebuah kubur. Nabi tengok seorang perempuan makcik ni duduk menangis dekat kubur. Nabi kata apa? Ya amatallah isbiri ittaqillah wasbiri. Bertakwalah kepada Allah Taala dan sabar. Makcik jawab apa? Dia tak tengok siapa yang bercakap. Terus dia marah. Dia kata ilaika anni. Pergi. Kalau kita tak berambur mau pergi sini. Kacau aku duduk menangis sini. Kenapa? Nabi pergi. Orang mari beritahu, makcik, engkau halau siapa tadi? Engkau halau siapa? Mana aku tahu dia kacau sini tak? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tu. Lantas dia bangun, pergi ke rumah Nabi nak pergi minta maaf. Nak pergi minta maaf. Dia kata apa? Nabi kata innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika permulaan kali pertama berlaku. Yani kali pertama berlaku kita sabar, itu sabar. Lepas kita marah merepek dah, maki supah serana, lepas tu urut dada pula, alhamdulillah nasib baik saya sabar pagi ni. Betul lah gitu? Hei, betul apa? Habis sumpah orang dah baru nak sabar, maka itu tak jadi, tak betul. Jadi Nabi kata innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu ketika kali pertama berlaku. Lepas kena keluar dah mulut, tak ada lagi sabar. Di antara benda yang keluar tak boleh masuk balik, apa dia? Perkataan. Jadi jangan kata. Maka dua hadis, Aisyah tadi Nabi tak marah. Nabi marah. Apa pergi kubur ni? Makcik ni pun bila mari minta maaf, Nabi tak kata mu pergi kubur dia. Haram lah. Cuma Nabi kata kena sabar. Jadi menurut huraian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahawa perkara yang menjadi dalil daripada hadis ini bagi pihak yang membenarkan kaum perempuan menziarah kubur ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyalahkan perempuan itu duduk di sisi kubur. Yakni ini menunjukkan kaum perempuan tidak dilarang menziarahi kubur, dan Nabi juga tidak marah kepada Aisyah kerana ikut dia nak pergi ke kubur. Dan bila Aisyah nak belajar cara ziarah kubur, Nabi ajar. Nabi kata tak payah belajar awak, perempuan tak boleh pergi kubur. Nabi tak larang. Maka itu dalil menunjukkan orang perempuan boleh ziarah kubur, tapi dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi. Dengan syarat-syarat yang telah kita sebutkan. Selain itu, kata mereka, tujuan disyariatkan menziarahi kubur ialah untuk menyedarkan orang yang hidup, terutama yang lalai terhadap soal mati dan hari akhirat, dan penyedar itu diperlukan oleh kaum lelaki dan juga kaum perempuan. Jadi orang perempuan nak kata ada ingat akan mati, nak, maka dia juga perlu kepada ziarah kubur. Jadi kita mengatakan kesimpulan kita dalam bab orang perempuan ziarah kubur, harus boleh orang perempuan ziarah kubur dengan syarat nak mengingati mati ataupun nak berdoakan kepada keluarga dia, dan tidak sekali-kali pergi melakukan perkara-perkara mungkar dan tidak baik. Apa dia benda mungkar? Dengan pakaian-pakaian yang tak patuh syariah, dengan percampuran bebas di kubur, maka itu tidak boleh pergi. Jadi kita ambil jalan yang cukup selamat. Kita berpindah kepada ziaratu qabri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menziarahi makam Nabi. Umat Islam umumnya, lelaki dan perempuan, sunat menziarahi kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah Al-Munawwarah. Jadi kalau kubur orang lain pun kita nak pergi ziarah, apalagi lah kalau kita nak ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana pahala dan kebaikannya amatlah besar. Jadi kita ingat Nabi lah orang yang telah bawa kepada kita risalah Allah Ta'ala, dan melalui jalan Nabi lah kita boleh menyelamatkan diri kita daripada api neraka, insya-Allah. Jadi jangan sangat ziarah kubur ya, semangat. Dalam buku Sejarah Madinah yang saya tulis, dah beli dah buku tu? Masalah buku tak boleh, ingat nak tanya dah saat ni muka surat berapa baca dah, dia kata beli pun dah lah. Buku tu menarik lah. Siapa nak pergi Madinah, nak pergi ziarah umrah ke haji, cari dua buah buku kena ada. Satu buku Makkah Al-Mukarramah, sejarah Makkah, satu lagi buku Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah.
Jadi dalam adat ziarah Madinah ni, ana duk perhati tengok ramai masyarakat kita ni pergi Madinah semangat belaka nak pergi ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak pergi bagi salam daripada dekat, nak pergi ke Raudhah. Tapi pakaian dia betul-betul macam nak pergi ke stadium Bukit Jalil dengan pakaian sukannya dengan apa-apa. Kita mengatakan kalau cinta kepada Nabi, kita kena ikut peraturan. Pergi Madinah. Nak pergi ziarah Nabi. Dengan pakaian kita yang tak patut syariat. Kalau Nabi hidup, berani tak berani pergi? Tak berani kita. Nabi, walaupun Nabi sudah wafat, tetapi adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti kita kena buat. Jadi apa cara kita nak ziarah kubur Nabi? Macam biasa. Kita pergi bagi salam, assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, jazakallahu anna wa anil muslimin. Jadi kita sebut, ya Allah, Allah Ta'ala lah beri balasan yang sebesar-besarnya daripada kami dan daripada seluruh orang Islam. Jadi assalamu alayka wa ala ali baiti tayyibin. Jadi kita bagi salam pada Nabi, salam yang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau ada orang yang kira salam, macam mana nak buat? Setengah orang ni duk baca senarai gitu. Assalamualaikum Rasulullah, salam daripada fulan. Kena 20 nama, nyala di polis. Tak habis baca, sudahlah, delay je tadi. Ada 20 nama lagi. Susah macam tu. Kalau orang perempuan pula belakang tu bukannya senang, nak duduk bersesak-sesak. Jadi kita buat ringkas je lah. Assalamualaikum ya Rasulullah, kita selesai kita. Kalam yang kedua, assalamualaikum ya Rasulullah, salam daripada orang kiri salam. Habis kita balik, tak sampai 2 minit, 2 saat. Susah tak sama masalah? Apa susah? Ni ada orang buat senarai, ni susah senarai orang kiri ni. Sebab dia buat siap ada file. Siapa nak kira salam, masuk nama. Jadi orang pergi tu, orang pergi nak apa ni, nak ucap selamat tinggal dia tak. Kau duk mai senarai nama. Akhir kali 3 muka surat kertas kajang, duk baca nama dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah Allah Taala sudah beri kemudahan pada kita. Kita cuma ada orang tanya, tak payah kirim salam, bagi salam sini pun sampai. Jadi tidaklah menjadi masalah nak kirim salam, tapi cara tadilah yang paling mudah sekali, kita kata assalamualaikum ya Rasulullah, salam daripada orang yang kirim salam. Kalau kita tak ingat nama dia pun masuk belakang dalam tu. Selesai tak? Alhamdulillah boleh selesai. Kita berpindah kepada lafaz salam. Maaf, jadi ziarah makam Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak terhad pada masa dan waktu. Bila kita ada kelapangan, ada masa, kita pergi. Ana pernah dapat maklumat, ada penceramah di Madinah, dia pergi ceramah di hotel. Dia kata ibu-ibu dan bapa-bapa jangan pergi salam ziarah Nabi pada waktu malam. Jemaah ni pening, kata. Kenapa? Dia kata Nabi mau istirahat. Ayat dia sedap lah. Jemaah mari bagi tahu kepada saya, kata masya Allah ustaz kita ni, dia buat Nabi tu macam ayah dia yang nak tidur malam dah. Nabi tu seluruh dunia orang bagi salam pada dia di seluruh, tak ada masa tak ada masa. Kita sini gelap, orang di Mekah cerah lagi. Kita sudah cerah, orang lain cerah pula. Jadi 24 jam ni ada je orang bagi salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak akan berhenti. Jadi tak tidur dah Nabi. Kita jangan duk kira benda-benda gaib gini dengan otak kita, jangan sekali-kali. Karena itulah saya sebut dalam perbincangan kita tentang alam kubur, kita mengatakan isu alam kubur ini iaitulah benda gaib, amrun ghaibi, bendanya gaib. Jangan pandai-pandai kita buat cerita nakal, buat cerita karut lah. Itu semua kalau ada hadis, ada mari daripada asar, daripada para sahabat contohnya menceritakan, maka kita ambil. Kalau tak ada, jangan pandai-pandai kita buat dialog sendiri. Malaikat mari muka nakir begini carut, macam cerita. Jangan buat drama tanah kubur kepada benda-benda yang gaib, jangan buat. Baiklah, selesai cerita makam Nabi. Jadi boleh kita ziarah bila-bila masa saja dengan adab-adab sendiri. Jangan angkat suara, jangan duduk duduk jenguk-jenguk. Ni orang kita tak ni, duduk jenguk dalam kubur Nabi tu. Kalau Nabi hidup, awak buat ke lagu tu? Tak nampak kalau jenguk pun. Makam Nabi SAW telah dipatu dengan pagar, dengan besi, dengan batu 5 segi. Dibuat oleh zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz semasa nak besarkan Masjid Nabi. Jadi zaman Khalifah Marwan telah mengarahkan Umar bin Abdul Aziz ketika itu menjadi gubernur Madinah. Umar, kita nak runtuhkan hujurat ni, rumah-rumah isteri Nabi sekeliling masjid, dan nak dimasuk ke dalam masjid.
Umar bin Abdul Aziz bawa surat khalifah, baca dalam masjid. Ketua ulama Madinah pada waktu itu bernama Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah ta'ala bangun membuat rayuan supaya rumah Nabi tidak diusir. Rumah Nabi tidak diusir, biarlah rumah Nabi ini orang mari tengok. Bangun berdiri, angkat tangan sampai kena atap rumah dia. Sampai kena atap. Maknanya rendah ya rumah. Rumah banglo kita hari ni nak buang apa ni sarang laba-laba jatuh mati syahid tuan rumah. Dan naik pasal kena naik tangga tinggi balik dah. Tinggi. Nabi rumah gitu je. Sa'id bin Musayyib buat rayuan kepada khalifah supaya tidak diusik rumah Nabi. Kata dia Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, dia kata apa nak buat? Saya ni enggak benar. Arahan mari daripada khalifah. Maka terpaksalah diruntuhkan. Jadi bila runtuh besar masjid, artinya kubur Nabi duduk belakang ada masjid. Maka Umar bin Aziz berijtihad, dia buat 5 sini. Ni arah kiblat ni kan. Makanya ke arah kiblat dia buat segi 5 supaya kita tidak menghadap macam adab ke arah Kaabah. Itu ijtihad Umar bin Abdul Aziz. Maka kita mengatakan kubur Nabi itu telah dijaga oleh para ulama, dan pembesaran Madinah itu bukan sekarang. Telah berlaku di zaman tahun 90 lebih. Akhir tahun 90 Hijrah di zaman pemerintahan Umar bin Abdul Aziz. Jadi hari ini alhamdulillah huraian lanjut mengenainya akan diterangkan dalam bab haji. Selesai lah kita. Bab haji sampai hari ini tanda situ. Bab haji sampai ke hari ini belum terbit lagi. Dalam Mustikah Hadis jilid yang ketiga. Jilid yang ketiga ini bab puasa dengan zakat saja. Puasa dan zakat. Maka haji itu insya-Allah pihak JAKIM boleh susun balik pena-pena yang akan menulisnya, wallahu alam bila nak keluar, tapi saya dah hurai tadi memadailah secara ringkasnya insya-Allah. Kita pergi kepada lafaz salam dan doa orang yang menziarahi kubur. Semasa menziarah disunatkan memberi salam pada ahli kubur daripada kalangan muslimin dan berdoa semoga mereka boleh rahmat dan selamat sentosa. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut, hadis 260, an Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuallimuhum idza kharaju ila al-maqabir an yaqula qailuhum. Maksudnya daripada Buraidah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajar sahabat-sahabatnya apabila mereka pergi menziarahi tanah perkuburan supaya tiap-tiap seorang di antara mereka memberi salam dan berdoa dengan berkata, ikut belakang, Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimina wal minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Nah, kalau tengok lafaz dia tu ada lam. Wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Kalau pergi baca lagu ni, nangis tak nangis kat kubur? Menangis kita tak? Gini kok dia main Assalamualaikum, jenguk-jenguk entah apa. Bila nak menangis lagi tu, begitu baca dengan perasaan. Assalamualaikum ahlad diyar minal muslimin minal mu'minina wal muslimin. Tengok. Wa inna insyaallahu bikum lanahiqun. Jadi kami juga akan ikut kamu. Berat mari perasaan nak mati ataupun perasaan nak lari. Ya. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Jadi kita mintalah semoga Allah Taala beri kepada rahmat selamat sentosa kepada kami dan kepada kamu sama. Kalau kita itu ziarah kubur secara umum. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim dan lainnya. Boleh juga dengan lafaz lain seperti yang diterangkan dalam beberapa hadis yang lain. Di antaranya hadis Tirmizi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa melalui tanah perkuburan Madinah telah berpaling menghadap ke kumpulan kubur itu sambil memberi salam dan berdoa seperti berikut. Kata, Assalamualaikum ya ahlal qubur. Yaghfirullahu lana wa lakum. Antum salafuna wa nahnu bil athar. Lebih kurang ya makna dia. Salam sejahtera pada kamu wahai ahli kubur. Semoga Allah mengampunkan kami dan kamu.
kamu adalah orang-orang yang mendahului kami, dan kami pula akan menurut kamu apabila sampai gilirannya. Dan juga seperti yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidah Aisyah, seperti hadis pergi ke Baqi' tadi yang lepas kan. Abailah kita tamak ada peraturan dan cara ziarah kubur. Jadi kalau kita pergi ziarah tu kubur kita kenal, tanda situ. Ini secara umum. Sekiranya ada kubur yang kita nak ziarah khas, seperti kubur mak kita, ayah kita, salam khas kita. Assalamualaikum ya abi. Assalamualaikum ya ummi. Boleh. Assalamualaikum ya jaddah. Kalau nenek perempuan. Assalamualaikum ya jaddi. Atuk. Kok Melayu pun tak apa. Assalamualaikum wahai atuk. Boleh. Ya, boleh semua. Yang pentingnya orang kita kenal kita sebut dia. Sebab dia akan jawab. Kan dalam siri yang lepas kita dah bincang, orang mati tu tahu siapa dia ziarah dia. Tahu tak tahu? Cuma kalau tak pergi ziarah lama pun dia tak tanya. Dia tak atas SMS hari lama tak mari. Tapi itu dia benar alam barzakh. Tak usah duduk kira dengan otak kita. Tak boleh nak kira dah. Baiklah, kita pergi kepada adab peraturan dan cara ziarah kubur. Ni kita nak adab peraturan. Menurut huraian para ulama rahimahumullah, orang yang berziarah dituntut melakukan seperti berikut. Yang pertama sekali adalah dia bersih daripada hadas. Jadi sunat kalau ada wuduk, tidak syarat. Tak ada wuduk pun tak apa, yang ada wuduk tu. Jadi kalau orang perempuan haid macam mana nak ambil wuduk? Adakah orang haid tak boleh pergi kubur? Jawabnya tidak ada larangan. Yang ada larangannya yang tak ikut syarat tadi. Dia pergi dengan tabarruj, dengan berhias-hias, dengan tak tutup aurat, bercampur, itu tak boleh. Yang kedua, sebaik-baik saja sampai di tanah perkuburan, sunat memberi salam secara umum kepada ahli kubur dengan menyebut salah satu daripada lafaz salam yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, seperti yang telah diterangkan dalam hadis-hadis yang lalu. Jadi kita ingat dengan hadis yang lepas, sudah ada, boleh hafal lah. Ada setengah kubur tu dia tulis siap dah kat pintu kubur tu. Kalau yang tak ingat apa boleh baca kat situ. Tapi eloknya kita baca sendirilah, kan? Hafal. Setelah sampai berhampiran kubur kerabat atau sahabat kenalan, hendaklah berdiri rapat di tepi kubur dengan menghadap muka si mati. Mati kan dia hadap ke arah kiblat tu, kita berhadap dengan dia sambil memberi salam secara khusus kepadanya. Contohnya kalau si mati itu ayah kita, maka sahabat salam, assalamualaikum wahai ayahku. Arab Melayu sedap kau Arab lagi tulis assalamualaikum ya abati. Sedapkan bunyi tu. Ni assalamualaikum wahai ayahku. Jadi campur Arab Melayu. Boleh lah, tak ada masalah. Tapi kalau boleh Arab tu cantik. Tulis assalamualaikum ya abati. Dan kalau ibu, assalamualaiki ya ummah. Ya ummi boleh. Demikianlah seterusnya kepada kaum kerabat. Jadi kalau pakcik kita, pakcik assalamualaikum pakcik, makcik, dah siapa-siapa kita lah, mak ngah, mak ada. Demikianlah seterusnya kepada kaum kerabat dan sahabat kenalan. Beri salam dahulu disertakan dengan panggilan yang biasanya kita berbahasa dengan mereka. Mak ngah, mak lang, pak ada, apa lagi, pak lang, pak cik, kan? Uncle apa boleh atas kubur. Malaikat dengar kata, lekat lah ni, orang putih nyambut. Tak jadi masalah lah. Benda mati ni mati lah. Semasa mereka hidup dahulu, boleh kita berbahasa panggilan kata nama yang kita guna waktu hidup dulu. Dalam sebuah hadis diterangkan, apabila seorang Islam lalu di hadapan kubur seorang Islam yang dia kenal dahulu, apalagi menziarahinya secara khusus, lalu ia memberi salam padanya, maka si mati itu, yakni ruhnya, bukan saja membalas salamnya, tapi juga mengenalinya. Dia akan kenal siapa dia mari itu. Bahkan si mati lebih lagi bergembira jika salam orang hidup itu disertakan dengan doa baginya, seperti diterangkan dalam sebuah hadis yang lain. Jadi Nabi kita pergi doakan kepada ahli kubur. Nabi kita pergi ke Baqi', kerja dia apa? Yastaghfir, minta ampun. Jadi bila kita begini, assalamualaikum fulan, kita doa, ya Allah ampunkanlah dosa orang ni, jadikanlah kuburnya raudatun
min riyadil jannah, jadilah kuburnya taman syurga. Doakan. Maka dia gembira mari. Tapi kalau setakat mari je tak. Ni member saya dulu ni. My friend, the best friend. Oh. Satu kelas dulu. Lepas tu pakai nyok-nyok lagi je. Tak doa. Dia ni. Mari buat apa yang kata dia kubur tak. Di mana tidak ada interaksi yang baik. Yang keempat, selepas memberi salam, sunat membaca Quran dan menghadiahkan pahala kepada si mati. Jadi ini memang ada sebutlah dalam kitab-kitab fiqh kita sebut. Cuma kata di para ulama, kalau baca Quran apa nak buat? Selepas membaca Quran adalah menghadap kiblat dan berdoa untuk si mati, semoga Allah mengampuni dosanya dan melimpahkan rahmat kepadanya, kerana doa yang didahului bacaan Al-Quran lebih diharap makbulnya. Jadi boleh katakan dalam kitab-kitab fiqh kita menyebut tentang adab ini. Cuma kalau kita cari dalam sudut riwayat lah, dari sudut riwayat yang sahih, yang jelasnya, tidak didapati bahawa Nabi ataupun para sahabat setiap kali pergi kubur mereka akan baca Quran. Tapi berdoa, minta istighfar, itu memang wajib, memang waris. Yang sahih. Baiklah, kita berziarah pula kepada kubur ibu bapa, kubur mak ayah kita, macam nak ziarah. Menziarahi kubur kaum kerabat, terutama sekali kubur ibu bapa, adalah sunat muakkad dan besar pahalanya. Jangan tunggu hari raya nak pergi ziarah kubur ni. Pergi hari kita ada kelapangan, rasa ingat ke ayah, pergi kubur. Ni tak ni, dia punya jadual tetap dah. Oh, hari raya mesti ziarah kubur, hari lain tak ingat ke mati ke? Seperti yang diterangkan dalam hadis-hadis Nabi, makin bertambah pahalanya jika kubur bapa diziarahi pada setiap hari Jumaat dan dibacakan Yasin di sisinya. Hari Jumaat dia baca Yasin. Memang cerita ni sudah ada dalam kitab kita. Dalam kitab ni dia panggil I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni syarah pada Fathul Mu'in. Cuma ada hadis yang menyebut, tanda hadis ni, man dakhalal maqabira, siapa dia masuk kubur, faqara'a surat Yasin, dia baca surah Yasin, khaffafallahu anhum, maka Allah Ta'ala ringankan azab mereka, wa kana lahum bi'adadi man fiha hasanat, maka dia boleh pahala bagi setiap orang yang ada dalam kubur itu. Tapi tanda hadis ini, Al-Imam As-Sakhawi kata apa? Ahsinu la yasih. Pada kajian saya, hadis ini tidak sahih. Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi juga mengatakan tidak sahih. Bahkan ada ulama lain pula mengatakan hadis itu selalu lemah dia punya sandaran. Jadi itu dia dari sudut hadisnya. Kalau ada hadis sahih memang kita akan tulis jelas. Itulah di antara sunnah yang dilakukan ketika ziarah kubur. Tapi jangan kita kena jelas dalam masalah ini, di antara sampai pahala kepada orang mati memang sampai. Dalam kitab At-Tahawi, syarah At-Tahawi, dan juga dalam kitab-kitab Imam Nawawi mengatakan pahala sampai kepada orang mati. Kita sedekah ke, kita buat apa saja, pahala sampai kepada mak ayah kita, boleh sampai. Dan cuma cara-cara kaifiat bagaimana nak beri pahala itu kita kena perbincangan. Macam ada orang ni contohnya dengan cara-cara penswastaan, dengan cara-cara yang mana itu kita kena fikir. Sebab benda pahala ni benda berkait dengan keikhlasan. Kalau anak dia berdoa, anak dia baca, anak dia hadiah, insya-Allah benda tu sampai. Jadi kelebihan mengenang ibu bapa dengan doa dan dengan menziarahi kuburnya membawa kebaikan bukan sahaja kepada anak-anaknya yang soleh, tetapi juga kepada anak yang derhaka. Anak derhaka apa, kalau dia pergi berdoa kepada ayah dia, jadi juga. Dalam sebuah hadis diterangkan anak derhaka yang kematian kedua ibu bapa, kemudian ia menyesal dan bertaubat dan sentiasa berdoa untuk mereka, nasya diampuni Allah dan dikira sebagai anak yang taat. Jadi ada channel lagi boleh menyelamatkan dia. Tengok nota 212 dalam pada kitab I'anatul Talibin. Jadi anak sudah semak dalam kitab I'anatul Talibin, Tuan Syekh kita rahimahullahu ta'ala, dia tidak menyebut dari sudut sandaran dia, cuma dia sebut sedemikian. I'anatul Talibin jilid yang kedua, dalam bab ziaratul kubur. Ma min ahadin yamurru biqabri akhi man zara qabra abawahi, siapa dia ziarah kubur dia mak ayah dia pada hari Jumaat, maka diampunkan. Jadi kata di muhakkik, dia kata apa, lam aqif alaihi fil mustadrak wa rawahul Baihaqi fi syu'ab
min hadisi Muhammad ibn Nu'man. Dan kata sebagian ulama, rawi itu muttaham, mana hadis dia terlalu lemah. Jadi itulah yang disebut dalam kitab kita ni ada belaka, tapi nak cari hadis agak sukar. Kerana muhakkik dia pun cari, dia kata ada masalah dari sudut kesahihannya. Baiklah, kita pergi kepada masalah yang terakhir. Orang mati sentiasa berhajat kepada doa untuknya. Orang mati berhajat benar dia. Dan doa anak itu di antara 3 perkara yang kita ingat. Bila mati seorang anak Adam, apa lagi yang tinggal? 3. Yang pertama, sedekah jariah. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, anak yang saleh. Jadi tadi kata anak tak soleh pun boleh juga. Biasanya anak yang tak soleh ni dia berdoa ke tak? Maka Nabi gunakan min babil ghalib. Kebiasaannya anak yang soleh lah ia ingat kepada ayah. Maka Nabi katakan doa anak yang soleh. Jadi doa ini sentiasa ditunggu oleh mak ayah. Mak ayah kita tak tunggu dah kita pergi pacak bunga atas kubur dia ke. Dah, pergi tak dia tunggunya apa dia? Doa, istighfar dan apa yang kita buat tentang sedekah dan sebagainya untuk mak ayah kita, bagi dia. Jadi kalau kita ingat sedekah, bawa RM3 lalu pergi masjid. 1 untuk kita, 1 untuk mak, RM1 untuk ayah. Jadi bagi 3. Nah. Kenanglah daku dalam doamu. Rayuan ini bukan saja terpancar dari hati orang yang hidup terhadap orang yang hidup, tetapi sentiasa dirayukan juga oleh orang yang telah mati. Dalam hadis ini diterangkan, dia kata apa? Mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariq yantaziru da'watan talhaquhu. Orang yang mati dalam kuburnya adalah seperti orang yang sedang tenggelam meminta pertolongan. Orang tergelam air, lemas, siapa dia boleh tolong dia? Orang darat turun dah. Campak dia punya pelampung bagi tali. Jadi orang sudah mati tu tamat dah. Kalau dia tak ada ibadat lagi, tak bertambah dah. Kecuali dia ada tanah-tanah wakaf dah. Ataupun anak dia yang berdoa, kawan-kawan dia berdoa. Ia menunggu sampai kepadanya rahmat sesuatu doa daripada anaknya atau saudaranya ataupun sahabat handainya. Apabila rahmat doa itu sampai kepadanya, maka tidaklah terkira sukacitanya dan dirasainya rahmat doa itu lebih berharga daripada dunia dan segala isi kandungannya. Sebenarnya hadiah orang-orang yang hidup pada orang yang mati ialah doa dan istighfar. Jadi hadis ini tanda itu, hadis kata orang mati ni menunggu-nunggu doa tu sahih hadis. Tapi hadis yang kita baca ni, Al-Baihaqi meriwayatkannya dari dalam kitabnya Syu'abul Iman. Al-Baihaqi meriwayatkan daripada Syu'abul Iman. Dia kata apa? Kata di Imam Az-Zahabi, tulis kata Az-Zahabi, munkarun jiddan. Hadis ini terlalu mungkar. Kata di Al-Iraqi fihi Al-Hasan bin Al-Wahid, jadi panjanglah dia punya riwayat, yang pentingnya hadis itu tidak sahih. Dan juga dalam hadis ini pun sukar untuk kita nak cari bahawa ruh orang-orang mati datang beramai-ramai ke langit dunia dan tiap-tiap malam dan berhenti bertentangan dengan rumah-rumah mereka masing-masing. Tiap-tiap satu roh di antaranya menyeru berkali-kali dengan suara yang hibah dan sayu, katanya, wahai ahli rumahku. Kalau dengar malam-malam suara orang panggil itu, buka tingkap cepat-cepat, ayah balik. Wahai kaum kerabat dan anak-anakku, wahai orang-orang yang telah mendiami rumah kami dan yang telah membahagi-bahagi dan menerima harta pusaka peninggalan kami, adakah siapa di antara kamu yang masih ingat kepada kami atau yang pernah memikirkan keadaan kami yang sedang berada di alam barzakh? Kenallah kami dan bantulah kami dengan doa-doa dan amal-amal yang soleh. Semoga Allah Ta'ala memberi rahmat kepadamu. Setelah berpuas menyeru dan merayu, kembalilah kumpulan roh itu ke tempat masing-masing untuk datang lagi pada malam yang berikutnya. Jika ada yang mendoakannya, kembalilah ia dengan segera. Jika tidak, kembalilah ia dengan hibah dan hampa. 214. Hadis ini disebut dalam kitab fiqh I'anatul Talibin. Jadi dalam kitab hadisnya sukar untuk kita nak mengatakan, kerana benda ni benda gaib. Ruh ni tidak kembali lagi ke alam dunia ini setelah dia keluar. Jadi dia tak balik lagi. Jadi kita baru ni kita dah bincang tentang adakah ruh boleh balik ataupun tidak. Maka para ulama mengatakan ruh tidak pulang lagi, sebab dia duduk di alam dia yang tersendiri. Jadi riwayat-riwayat seperti ini perlu kepada penelitian pakar-pakar ilmu hadis, supaya kerana benda masalah gaib perlu kepada dalil yang jelas.
Karena kita tahu benda itu benda gaib. Tapi para ulama mengatakan ruh tidak akan kembali lagi setelah keluar ya daripada alam dunia ini, dia duduk di alam dia. Kedua-dua hadis ini menerangkan setakat mana berhajatnya orang yang mati berdoa orang yang hidup. Sebab itulah kita diberikan panduan dalam Al-Quran supaya sentiasa berdoa memohon rahmat bukan saja bagi dirinya, ibu bapanya dan kaum kerabatnya, tetapi juga umat Islam umumnya yang hidup dan yang telah mati. Yang hidup dan yang telah mati. Alhamdulillah. Tengok di nota 215, di antaranya ayat 41 surah Ibrahim dan ayat 10 suratul Hasyri, ayat 2 nota 216, jika si mati orang yang soleh maka doa itu dapat meninggikan darjatnya, dan jika ia berdosa maka doa itu dapat menyelamatkan dia daripada azab atau meringankan tanggungjawabnya. Jadi pandangan ini diambil daripada kitab Tanwirul Qulub. Jadi alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus salihat. Kita mengatakan alhamdulillahi awalan wa akhiran. Dan segala puji bagi Allah Taala dan pada awalnya sampai ke akhirnya. Alhamdulillah kita mulakan kitab kita ini pada 14 hari bulan 9 2013 bersamaan dengan 8 Zulqa'dah 1434, dan pada hari ini Sabtu 10 hari bulan 3 2017 bersama dengan 12 Jumadil Tsani 1437, bermakna hampir 3 tahun nak khatam kitab kita ni. Alhamdulillah awalan wa akhiran, sempat juga kita khatam sebelum kita mati. Jadi kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dzakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi alhamdulillah dengan khatamnya kita ini kami mohon pada Allah Azza wa Jalla supaya Engkau berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diberkati, dapat beramal dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpegang dengan sunnahnya dan beramal dengannya, serta jauhkan kami daripada segala perkara yang tidak baik. Allahumma jannil fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, jauhkan kami daripada segala benda yang keji, benda yang mungkar, benda yang tidak baik, dan dari segala perkara-perkara yang boleh memesungkan kami daripada landasan yang Engkau redai ya arhamar rahimin. Serta berikanlah kepada kami keikhlasan dalam belajar, ketekunan dalam menuntut ilmu, dan kekuatan dalam beramal dengannya ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa-dosa ibu bapa kami, orang-orang yang kami sayangi di kalangan sama ada mereka yang masih hidup atau yang telah mati, dan semua keluarga kami dan anak cucu kami ya rabbal alamin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.